Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, jumpa lagi kita anak-anak untuk kali yang ke-7 dah ni. Sebagaimana yang kita janjikan hari ini anak, kita akan sambung hari ini cara kita nak tulis isi dulu dah. Isi dulu, pendahuluan dan kesimpulan nanti dulu. Okey. Tajuknya sama macam baru ni. Ini tajuknya. Industri pelancongan. Lagi sekali cikgu baca ya. Industri pelancongan merupakan salah satu sumber pendapatan negara. Kita punya kenyataan soalan. Soalannya berbunyi, huraikan pendapat anda tentang langkah-langkah untuk meningkatkan industri pelancongan di negara kita. Okey? Okey. Soalan dah ada. Titik keke ingat titik keke? Lupa dah? Tak apa cikgu bagi. Apa cikgu bagi? Relax. Tema tugasan kata kunci. Tema kita industri pelancongan. Tugasan kita, langkah-langkah untuk meningkatkan industri pelancongan di negara kita. Dan akhir sekali kata kunci, langkah-langkah. Okey, dapat ke? Okey, bagus. Anak-anak, untuk kali ini, cikgu akan ajar anak-anak sama dengan karangan yang sebelum ni. Hanya 5 ayat dulu. 5 ayat. Kita ambil yang asas dulu. Yang panjang-panjang, tunggu. Fahamkan yang 5 ayat ni dulu, asas dulu. Baru kita buat yang panjang-panjang. Untuk isi, kita akan buat 5 ayat, iaitu ayat topik, ayat huraian, ayat contoh, ayat peribahasa dan ayat penegasan. Okey. Caranya, cikgu dah ajar dulu kan? Macam mana nak buat ayat topik sampai ayat penegasan. Kita punya cara tu, susunan ayat tu cikgu dah ajar. Sekarang berbalik kita kepada kita punya rangka dan isi kita. Okey, hari ni, isi pertama. Isi pertama kita, apa isi pertama kita? Yes, tu. Menjalinkan hubungan baik dengan negara-negara luar. Itu isi kita. Okay. Kita punya faedah di bawah tu, kalau kita jalinkan hubungan baik, kita dapat dan menarik pelancong. Yes, dapat menarik pelancong, bukan saja pelancong dan juga pelabur asing. Ada isi, ada kita punya faedah. Okay, sekarang kita nak buat. Cuba tengok. Untuk yang pertama, ayat pertama, namanya ayat topik. Cara susunannya, penanda wacana tugasan isi. Okey, betul? Alright. Kita punya penanda wacana kita bagi di situ. Pada pendapat saya antara. Pada pendapat saya antara. So, cara susun penanda wacana pada pendapat saya antara. Okey. Anak-anak kena ingat ya. Pada pendapat saya, anak-anak koma dulu. Koma antara, baru lepas antara. Masukkan antara and then tulis kita punya tugasan. Tugasan kita tadi. Apa tugasan kita? Antara langkah untuk meningkatkan industri pelancongan di negara kita. Itu kita punya tugasan. Anak-anak, kalau lepas antara, minta tolong sangat. Jangan gandakan langkah. Lepas antara, sekali saja cakap. Jangan nak ganda-ganda. Okey? Sebab antara tu dah menunjukkan jamaknya. Kalau langkah-langkah lagi, 2 kali jamak. Tak naklah macam tu. Okey? Antara langkah saja. Bukan antara langkah-langkah. Tu semua dah tahu kan? Cikgu ingatkan saja. Okey, bagus. Sampai tugasan, kita nak masukkan isi. Sebelum masukkan isi, macam mana cikgu ajar dulu? Yes, kita masukkan sedikit kata pemeri. Kata pemeri. Kata pemeri di sini cikgu gunakan adalah. Adalah. Oh, kenapa guna adalah? Sebab lepas adalah tu cikgu nak guna kata sendi nama. So cikgu guna adalah. Okey. Adalah dengan apa dengan masukkan isi kita tadi. Isi kita tadi. Dengan menjalinkan hubungan baik dengan negara-negara luar. Oh, macam tu. Macam itulah ayat yang pertama, iaitu namanya ayat topik. Ayat kedua, ayat huraian. Cara susun, penanda wacana isi faedah. Okey, penanda wacana isi faedah. Penanda wacana yang kita gunakan apa tu? Apa tu? Yes, hal ini demikian kerana. Hal ini demikian kerana. Okey, kita buat sama-sama. Masukkan penanda wacana. Hal ini demikian kerana
koma dulu sikit. Okey. Anak-anak, sebelum masukkan isi, masukkan apa satu perkataan cikgu cakap dulu? Yes, dengan. Bagus. Dengan menjalinkan hubungan baik dengan negara-negara luar. Masuk kita punya isi tadi kan. Yang ketiga, masukkan faedah kita. Atau faedah kita tadi kan? Ni faedah kita tadi. Masukkan di sini, letakkan di sini. Kita akan dapat menarik pelancong dan juga pelabur asing ke negara kita. Macam tu. Yes, macam itulah. Penanda wacana, kita punya penanda wacana, and then isi, dan kita punya faedah. Dua ayat. Ayat ketiga, ayat contoh. Cara susun, penanda wacana contoh. Penanda wacana contoh. Penanda wacana kita gunakan tamsilannya. Okey, masukkan tamsilannya. Okey. Anak-anak, kalau dalam karangan A dulu, kalau karangan A contoh boleh ambil dalam gambar. Tapi karangan B tak ada gambar. Macam mana nak buat contoh? Okey, macam ni. Karangan B lagi senang, lagi mudah. Jangan susahkan. Okey. Karangan B contoh dia ikut terlintas. Gunakan teknik IT, ikut terlintas. Asalkan ada kaitan dengan ayat topik, ada kaitan dengan isi karangan kita tu. Ikut terlintas. Okay, mungkin anak-anak payah nak buat sebab tak biasa kan. Tak apa, cikgu ajar. Kali ni cikgu ajar. Okey, contoh yang cikgu bagi di sini. Tamsilannya, cikgu bagi yang susah sikit. Padam muka. Tamsilannya, Perbadanan Pelancongan Malaysia, semua tu huruf besar. Perbadanan Pelancongan Malaysia, semua depan tu huruf besar, melakukan lawatan. Melakukan misi-misi lawatan. Pergi melawat negara-negara lain. Melakukan misi-misi lawatan. Lawatan secara rasmi. Boleh? Melakukan misi-misi lawatan resmi ke negara-negara luar. Ataupun ke luar negara. Ke luar negara. Macam ni. Nampak? Itu ayat contoh. Penanda wacana contoh. 4 ayat, 3 ayat. Ayat keempat sekarang. Ayat keempat, ayat peribahasa. Cara susun. Penanda wacana peribahasa. Okey. Penanda wacana yang kita gunakan di situ, fenomena ini bak kata pepatah Melayu. Fenomena ini bak kata pepatah Melayu. Apa? Pepatah Melayu. Peribahasa apa yang sesuai nak masukkan? Boleh tak kalau kita masuk senang-senang tengok dalam senarai lah. Tengok dalam senarai peribahasa yang cikgu bahagia itu. Pilih dalam tu. Okey? Di sini cikgu pilih untuk anak-anak. Cikgu pilih jauh perjalanan, luas pengalaman. Kita pergi jalan jauh, banyaklah pengalaman kita dapat. Jauh perjalanan, luas pengalaman. Dah siap 4 dah soalan. Dah siap dah ayat. 4 ayat dah siap. Sekarang kita pergi ayat yang terakhir, ayat kelima. Ayatnya nama ayat penegasan. Ayat penegasan, cara susunnya, penanda wacana, isi merupakan tugasan. Penanda wacana, isi merupakan tugasan. Penanda wacana sudah diberi itu, sudah terang lagi bersuluh dengan torchlight bahawa. Bukan torchlight. Sudah terang lagi bersuluh bahawa. Koma. Okey. Masukkan isi. Sama macam isi atas tadi kan. Menjalinkan hubungan baik dengan negara-negara luar. Isi. Yang ketiga, apa tu? Merupakan. Okey. Merupakan, masuk merupakan. Dan yang keempat adalah tugasan. Masukkan tugasan. Merupakan antara langkah untuk meningkatkan industri pelancongan di negara kita. Siap dah 5 ayat. Sambil relax-relax aja. Okey? Anak-anak boleh siap lagi dalam masa 5 minit, 7 minit untuk satu perenggan ni. Anak-anak, kepanjangan dia ni macam ni panjang ni.
sudah menjangkau 85 patah perkataan. Cikgu dah kira dah anak. So anak-anak, cuba amalkan, cuba awak praktikkan cara susunan ni dulu. And then bila anak-anak sudah ada idea nanti, dah boleh kembangkan lagi, anak-anak kembangkan lagi. Lagi panjang, lagi mantap, lagi hebat karangan anak-anak. Okey, sampai kita ketemu lagi dalam video yang ke-8. Cikgu akan terangkan pula bagaimana cara buat isi kedua. Okey, untuk sampai di sini dahulu. Okey, kita jumpa lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.